سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba
wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Boleh kita lihat teman-teman yang sedari awalnya sudah masuk ke ruangan Facebook kita untuk memeriahkan lagi suasana pengajian kita. Kita ada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Kamaria di mana? Kak Nur di mana? Kak Nur? Dah pulang dari menunaikan umrah ke masih lagi berada di sana? Nanti boleh jawab Kak Nur. Kita ada Kak Zah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Moga Ustazah sudah semakin sihat insya-Allah, mudah-mudahan. Okay. Kita ada juga Kak Som. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Kak Som, hari Sabtu datang ke tidak ya? Saya macam tak nampak lah Kak Som komen-komen ke dia absent. Kak Som penting kuliah. Kita ada Mas Niza. Salam Ustazah, apa khabar? Salam Mas, insyaAllah sihat mudah-mudahan. Assalamualaikum, kita ada Zahira di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan jemaah. Semoga Ustazah sihat, mudah-mudahan. Okay. Kak Aisyah kita, Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Sabahul khair, sabahul nur. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB live. Kita juga ada Zizi, Liza, Cik Salima, Kak Rohaya. Okay. Dan semualah yang bersama dengan kita, sama ada yang komen ataupun tidak komen. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Okey, muslimah semuanya yang biasa ikuti pengajian kita pada pagi ini, kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa, topik yang mana satu. Sila letakkan di ruangan komen. Okay. Saya belum berapa kuat lagi ya. Ramai tanya saya sihat ke tak? Saya belum berapa kuat lagi saya. Masih mabuk sikit. Kita berada di poin yang ke-44. Muka surat 208. Ya ke? Betul, muka surat poin 44 betul. Ada jawapan yang lain selain daripada jawapan Kak Zah? Poin 43, 204, last paragraph. Okay. Poin dah betul. Muka surat 204. Sekejap ya, bagi saya minum air sekejap. Page 204. Okay, ramai yang kata muka surat 204. Poin 43, last paragraph. Saya tak tahu betul ke tidak. Mungkin betul sebab ramai di sini yang sebutkan. Yang penting sambungan page 204 di situ. Kalau kita lihat muka surat saya di sini, kita berada di muka surat Ustazah pun dah muka surat 213. Tapi nampaknya yang lain ni, teman-teman kita ni muka surat 204. Dan yang paling penting, kita berada di poin yang ke-43. Okay, masih lagi berada di poin yang sama dan hari ini kita akan menyambung ya perbincangan di poin tersebut. Okay, kita lihat slide kita pada pagi ini. Mana? Okay, kita berada di bahagian yang kedua. InsyaAllah pada pagi ini saya akan selesaikan ya perbincangan pada paragraf-paragraf yang berikutnya sebab saya pun tak nak bawa panjang sangat berkenaan dengan perbincangan untuk topik kita yang ke-43 di sini. Jadi mudah-mudahan ya pada pagi ini kita dapat selesaikan perbincangan tersebut. Kita berada di muka surat 213. Tadi teman-teman yang lain ada menyebutkan kita berada di muka surat 204. Dan sebagaimana yang penting saya katakan, kita lihat ya kepada poin masing-masing di muka surat masing-masing. Kalau sekiranya
teman-teman yang memiliki kitab cetakan yang terbaru, sila buka muka surat 204. Jika sekiranya cetakannya lama sebagaimana saya, insyaAllah kita berada di muka surat 213. Tapi kalau lain juga tak jumpa juga, senang saja cari poin kita yang ke-43 dan kita akan sambung perbincangan pada pagi ini selepas kita bincangkan surah Al-Asr. Sebab pada minggu lepas kita tutup perbincangan dengan surah Al-Asr yang berada di muka surat 213 ataupun yang lain 204 di situ. Okey, baik, muslimah semuanya, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 213 atau 204 bagi menyambung topik maksiat membutakan hati dan melemahkan akal. Sebagaimana biasanya kita akan lihat kepada kesan maksiat di sini. Kita bincangkan pada minggu lepas bahawa seseorang yang melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia sebagai insan yang rugi dalam kehidupan dia. Jadi kalau kita lihat pada perbincangan yang telah saya tampilkan, yang telah saya syarahkan berkenaan dengan surah Al-Asr, ada beberapa kategori atau beberapa ciri insan yang tidak dikategorikan sebagai manusia yang rugi. Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak lihat siapakah manusia yang tidak rugi yang Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan daripada kerugian tersebut. Jika masih ingatlah perbincangannya. Siapakah, saya ulang kembali soalan saya, siapakah mereka yang tidak digolongkan sebagai insan yang rugi? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Tapi ada di kalangan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan. Siapakah mereka? Yang kita panggil insan yang tidak rugi tetapi dilihat sebagai insan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Ada jawapan? Sila letak di ruangan komen. Susah ke soalan tu? Insan yang berilmu? Insan yang berilmu yang macam mana tu? Sekejap Saya gigil. Jawapan ada dalam kitab. Jawapan tu ada dalam ayat tu. Jawapan ada dalam ayat. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Asr. Suzy jawab di situ kan? Okey. Orang yang beriman pertama, orang yang mengerjakan kebaikan, amal soleh ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. 4, saling menasihati untuk kesabaran. Dan sama juga sebagaimana yang Kak Som sebutkan di situ, orang yang beriman, beramal soleh, mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran. Lagi satu tertinggal, kesabaran. Okey. Insan yang berilmu, Liza jawab insan yang berilmu, dia tanya saya balik. Insan yang berilmu ke? Allahuakbar, tak adalah. Insan yang berilmu bukan. Soalannya tak kena tadi tu. Orang yang kuat dalam mewujudkan kebenaran, ya boleh, maknanya di situ kita, itu maknanya Zahira dia jawab dengan poin yang ketiga iaitu saling menasihati untuk kebenaran. Okey. Dan saling menasihati untuk kesabaran. Kenapa Liza? Yalah, salah lah. Tak ada apa lah Liza. Okey je. Tak salah apa pun. Betul lah tu, saya pun ada bincangkan juga kan. Tentang orang yang berilmu, tak salah. Okey. Cuma dia tak menepati kepada soalan yang diajukan jawapan tu. Okey, baik. Kita lihat pada slide saya pada pagi ini. Sekejap suara macam mana tak boleh. Okay, selain menjadi orang yang rugi, kesan kalau seseorang dia buat maksiat,
dia tidak jadi orang yang beriman, kemudian dia tidak jadi orang yang beramal soleh, dia juga tidak menjadi orang yang saling berpesan-pesan pada kebenaran dan juga kesabaran itu tadi, maknanya dia buat kemaksiatan ikut suka hati dia tanpa memikirkan tentang dosa, pahala, kita panggil mereka ini sebagai insan yang rugi. Jadi selain mereka ini menjadi seorang insan yang rugi, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan di perenggan yang terakhir di situ, dia kata, maka dapat disimpulkan bahawa maksiat dan dosa membutakan mata hati sehingga dia tidak dapat mengetahui kebenaran sebagaimana mestinya. Jadi orang yang begini, mata dia dan hati dia buta. Dia tak dapat melihat kebenaran walaupun kebenaran itu ada di hadapan mata dia. Dan disebutkan juga orang yang begini kekuatan dan tekadnya hilang sehingga mengakibatkannya tidak sabar di atas jalan kebenaran. Jadi bila hatinya dah buta, matanya juga buta daripada melihat kebenaran ya, kita dapati bahawa dia tidak ada kekuatan dan tekad yang begitu besar ketika dia berada di atas jalan kebenaran. Dia sebab kita ni kalau berada di atas jalan kebenaran, dia akan ada banyak ujian juga. Bukan kita kata bila kita dah masuk pada jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak ada sebarang ujian dalam kehidupan kita. Dia pasti ujiannya mungkin bahkan lebih hebat daripada dahulu sebelum dia menjadi seorang yang saleha contohnya, sebelum dia berhijrah. Dulu memanglah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan ujian, tapi setelah dia berhijrah, maknanya dia menjadi seorang wanita yang baik, wanita yang saleha, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melepaskan dia walaupun dia berada di atas jalan kebenaran. Jadi di sini orang yang benar-benar berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa jua yang berlaku, dia akan sabar di atas jalan kebenaran tersebut. Tekadnya kuat dan tidak mudah hilang ya di situ. Dan dia kata di sini bahkan orang yang begini ya, jika hal ini terjadi terus-menerus, pengetahuannya akan terbalik. Sebagaimana jalannya juga menjadi terbalik. Ia melihat perkara yang batil sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Jadi bilalah dia ni menjadi orang yang buta mata dan buta hati, kekuatan dan tekadnya hilang dan tidak sabar di atas jalan kebenaran, dia akan lihat semua sebaliknya. Perkara yang tidak baik, dia akan lihat sebagai perkara yang baik. Perkara yang tidak benar, dia akan lihat sebagai perkara yang benar. Perkara yang sesat, dia akan lihat sebagai perkara yang tidak menyesatkan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan terbalik itu tadi. Dan dia melihat perkara yang batil sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Perkara yang makruf sebagai mungkar dan perkara yang mungkar menjadi makruf. Semua dia jadi opposite lah, terbalik. Kan? Benda yang orang lain lihat itu sebagai perkara yang baik, dia tak suka. Maaf saya kata begini, kita lihat menutup aurat itu sebagai satu perkara yang baik, yang mencerminkan diri sebagai wanita yang baik-baik, tapi bagi dia orang yang begini ya, yang matanya buta, hatinya buta ini kerana kemaksiatan, dia tak melihat satu perbuatan yang menutup aurat itu sebagai perbuatan yang baik. Ini sebaliknya. Okay, dia nampak itu sebagai perkara yang sebaliknya. Dia tak suka jadi baik, tak suka perkara-perkara baik, tak suka orang baik lah. Dia tak suka orang yang cakap baik-baik kan. Percakapan-percakapan yang lembut, percakapan yang menjaga, dia tak suka. Orang yang begini begitu. Kan dia kata apa ni, kenapa mesti nak cakap baik-baik ni? Kenapa nak cakap, nak jaga-jaga cakap ni? Nak cakap-cakap je lah, biar lepas. Kan tak payah nak jaga, kalau kau nak maki, kau maki je lah. Macam gitu, minta maaf kalau kasar saya punya contoh ni. Tapi ada orang yang begitu, kita tak nafikan ada orang yang begitu, kan? Kemungkinan saya kata jiwanya dah mati, hatinya dah mati, kan? Akalnya juga tak mampu berfikir dengan benar, jadi sebaliknya. Dia kata kalau kau nak marah, kau marah aja, asal kau nak tahan-tahan. Dia melihat perkara menahan kemarahan, menahan lidah daripada berkata perkara yang tidak baik adalah sesuatu yang tak seharusnya dilakukan. Sedangkan itulah yang dianjurkan dalam agama kita. Ia perkara yang baik. Kita sabar, kita tahan marah kita tahan lidah kita tahan tangan kita nak tumbuk dia tapi kita tahan kan. Kita rasa nak tendang, kita tahan juga. Ini semua adalah perkara yang baik yang diajarkan dalam agama kita. Tapi bagi orang yang begini, okay, yang dia hatinya dah buta, matanya dah buta ini, kekuatannya dan tekadnya hilang di atas jalan kebenaran, dia
melihat perkara itu semua yang dilakukan oleh orang yang sabar, orang yang menahan itu tadi sebagai perkara yang tidak baik. Bagi dia, kalau nak buat jahat, buat je. Ya, jangan tahan-tahan. Begitu. Perjalanannya menjadi terbalik. Okay? Perjalanannya menjadi terbalik dari perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Menuju tempat kediaman jiwa yang batil, yang reda dan tentram dengan kehidupan dunia. Ia serta lalai dari Allah, ayat-ayatnya dan meninggalkan persiapan untuk berjumpa dengannya. Maksudnya meninggalkan persiapan untuk berjumpa dengannya, dia tak bersiap sedia untuk berhadapan dengan kematian. Kerana kita beginilah ya muslimah, bila kita ni menjadi seorang muslimah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak menjaga kita daripada kemaksiatan, kenapa antara sebab kita ni jaga diri kita agar tidak termasuk pada kancah kemaksiatan. Antaranya ialah kita tahu mati ni kan, kita nak jumpa Allah. Mati ni adalah kita panggil sebagai satu jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah. Sebab tu bila orang meninggal kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Dia adalah satu perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kalau dia ingat mati, dia sukar untuk melakukan kemaksiatan. Dan kalau dia buat pun, dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Namun, mereka yang mana ya di sini, kalau akal dan hatinya sudah mati dan dia tidak ada kekuatan dan tekad yang begitu kuat, ya begitu tinggi untuk berada di atas jalan kebenaran, ya tak sabar kan jadi orang yang baik, tak sabar jadi orang yang benar-benar taat kepada Allah, orang yang begini dia tidak ada usaha untuk mengingati kematian. Bagi dia hidup ni sekali je. Kau nak buat apa kau buatlah. Kan macam tu. Nanti kalau dah mati satu benda pun tak boleh buat. Namun orang yang beriman kita tak fikir begitu. Orang yang mana jiwanya takut kepada Allah, yang masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih lagi ada rasa nak bertaubat kepada Allah, orang yang begini, kita kalau buat apa-apa perkara jahat, bila kita ingat mati, kita akan insaf. Dia begitu. Kan? Senang macam ni lah ya muslimah nak kata. Kita ni kalau ada kematian, datang, lihatlah. Ziarah, layatlah. Lihat kematian. Tengok. Kita akan kembali kepada Allah. Kalau jiwa kita ni jiwa yang hidup, jiwa kita ni, dia senang macam ni. Kalau jiwa kita jiwa mati, akal kita dah mati, kita tengok berapa ramai pun orang meninggal dunia, kita takkan taubat kepada Allah. Tapi kalau kita ni ada jiwa yang hidup, jiwa yang masih lagi ada keimanan dan takut kepada Allah, bila kita lihat saudara kita, teman-teman kita pergi dahulu, okey? Maknanya mereka tu meninggal dunia, kita melihat pemakamannya, kita melihat mandi jenazah ni semua, kita akan terus taubat kepada Allah. Kita akan sedar hidup kita ni tak lama. Kita akan tahu, oh satu hari saya pun akan begitu. Mungkin kalau ziarah gitu-gitu, dia tak cuba. Saya kata cuba mandikan jenazah. Kalau kita mandikan jenazah tu, mungkin ada orang dia seumur hidup dia tak pernah lagi tahu dia mandikan jenazah. Mungkin nanti dia tunggu, na'udzubillah lah dia tunggu mungkin ada ahli keluarga dia meninggal, barulah itu pertama kali dia mandikan jenazah. Tapi kalau kita ada peluang ni muslimah, boleh mandikan jenazah, mandikan. Rasai suasana itu, kita lihat bagaimana pada masa itu jiwa kita, mudah-mudahan saya kata, kalau jiwa kita mati pun mudah-mudahan dia hidup balik. Kita akan rasa, oh saya satu hari saya akan duduk tempat yang begini, saya juga akan diperlakukan begini, maknanya saya akan dimandikan begini, dikafankan, dimandikan oleh orang lain yang dalam keadaan yang memang nothing. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Begitu situasinya. Pada masa itu, kita akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertaubat kepada Allah, dan kita kalau boleh, kita nak mati dalam keadaan yang baik. Orang yang hatinya hidup, dia akan bersedia untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala.
jika hidup dia ada melakukan kemaksiatan, sebab saya pun banyak kali dah cakap ya muslimah, kadang-kadang hidup kita ni kita tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Kita ada je buat salah ya dalam hidup ni, kan kita ada buat dosa. Namun tugas kita sebagai seorang hamba Allah ialah cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala adakan taubat itu dalam kehidupan kita? Kerana Allah itu Maha tahu hamba dia ni banyak buat dosa. Hamba dia ni semua tak terlepas daripada dosa. Mesti ada melakukan dosa. Sebab itu adanya ruang taubat Allah berikan kepada kita. Bukti keihsanan Allah. Bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Kau buat dosa, Allah tak tutup. Allah tak kata, oh hamba aku buat dosa dah, tutup dah. Aku dah tak terima kau. Sampai bila-bila aku tak terima. Itu manusia muslimah. Itu kita. Okay, kita kalau ada orang buat salah dengan kita, kalau orang tu minta maaf dengan kita, belum tentu waktu tu juga kita maafkan. Belum tentu. Kita kata nanti-nantilah ya, tunggu jiwa hati aku ni terbuka untuk maafkan kau. Kita macam gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Allah Subhanahu Wa Taala siapkan ruang ni. Taubat. Siapa buat dosa, taubat kepada aku. Aku terima orang tu. Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang yang bertaubat kepada dia. Suka sangat Allah ni bila ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita panggil satu peluang yang perlu kita rebut. Selama mana kita hidup, selama mana kita ni memiliki hayat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menutup ruang taubat itu untuk kita. Maka sebab itu kita jangan sia-siakan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jangan sampai hati kita mati. Jangan sampai akal kita ni dah tak boleh fikir dah mana yang betul, mana yang salah. Sehingga bila kita nampak perkara yang salah pun kita raikan, kita buat, kita suka. Dan kita dah tak terfikir dah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai itu berlaku hingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Alhamdulillah kita masih hidup lagi. Alhamdulillah. Ambil peluang itu untuk buat persediaan menuju ke negeri akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menunjukkan bahawa ataupun yang membuktikan jiwa kita ni masih hidup. Baik, seterusnya kita lihat pada perenggannya yang berikutnya. Sekiranya hukuman dosa dan kemaksiatan hanya seperti yang disebutkan di atas. Sekiranya, dia guna perkataan sekiranya maknanya kalaulah, macam tu kalaulah hukuman dosa dan maksiat hanya seperti yang disebutkan di atas, maksudnya yang disebutkan di atas tu ialah orang ini hati dia mati, orang ini tekadnya hilang, tekadnya yang kuat itu hilang, dia tak sabar di atas jalan kebenaran. Orang yang begini, dia kata kalau sekiranya itu saja hukuman dia, tentu hal itu sudah pantas menjadi faktor pendorong bagi setiap Muslim untuk meninggalkan dan menjauhi dosa dan maksiat. Wallahul musta'an. Dan tadi kita dah bincangkan tentang kesan maksiat ini semua. Yang mana kita tak nak hati kita mati. Hati kita tak boleh nak terima kebenaran. Begitu juga dengan akal kita. Kita ni kalau boleh nak jadi seorang muslimah yang mana kita berada di atas jalan kebenaran dengan tekad yang kuat, yang betul-betul seperti orang yang menggenggam bara api ni. Ini yang Nabi SAW pernah sebutkan Orang nanti pada akhir zaman akan ada orang yang mana dia ni, saya baca mafhum dia. Saya tak ingat lafaz matan dia. Ada manusia, ada di kalangan hamba Allah yang mana mereka ini berada di atas jalan kebenaran yang taat kepada Allah seperti orang yang genggam bara api. Kan? Kalau begitu keadaannya yang mana dia nak betul-betul berada di atas jalan kebenaran, maka orang begini kita panggil dia sebagai orang yang digolongkan sebagai orang yang berjaya dunia dan akhirat. Namun kalau sekiranya dia masih lagi terus-terusan dengan kemaksiatan itu sehingga mata dan hatinya buta, kekuatan dan tekadnya hilang, dia tidak sabar di atas jalan kebenaran itu tadi sebagaimana orang yang menggenggam bara api di tangan mereka, ini semua sudah menjadi satu hukuman bagi orang yang melakukan kemaksiatan,
hukuman yang betul-betul menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita fikir kita tak nak jadi sebagaimana yang terdapat pada penjelasan ini, kita nak menjadi seorang muslimah yang dekat kepada Allah, yang sentiasa taat kepada Allah, sehingga kita menghembuskan nafas kita dalam keadaan yang sedemikian, iaitu kita kata apa? Husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran dalam kehidupan kita. Kita nak hidup, kita nak mati dalam keadaan yang sedemikian. Maka kalaulah begitu yang telah kita fikirkan, inilah yang menunjukkan satu keadaan yang memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, menjauhi segala larangan Allah. Kenapa kita meninggalkan kemaksiatan? Kenapa kita menjauhi segala larangan Allah? Kerana kita tidak mahu mendapat kesan sebagaimana yang telah kita bincangkan itu tadi. Kita nak hati kita sentiasa hidup, kita nak jadi orang yang sabar, kita nak jadi orang yang betul-betul tekadnya kuat sebagai orang yang menggenggam bara api, meniti ataupun berada di atas jalan kebenaran tanpa berbelah bahagi hingga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu situasinya. Sebab itu di perangan kita yang berikutnya, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia sebutkan demikianlah, ketaatan dia dapat menerangi, menjernihkan, menguatkan dan mengukuhkan hati kita. Bila kita berusaha menjadi muslimah yang taat kepada Allah, berusaha berhijrah, pergi ke tempat-tempat yang baik, maksudnya kita dah tinggalkan dah perkara-perkara yang lama, perkara-perkara yang tak baik, negatif dalam kehidupan kita, yang boleh mendorong kita kepada kemaksiatan, maka ketaatan kita kepada Allah, taubat kita kepada Allah, ia menyebabkan hati kita menjadi jernih, hati kita jadi terang, ia menguatkan hati kita ini. Dan di sini diberikan kepada kita dengan satu analogi, iaitu seperti cermin yang kilat dengan kejernihannya sehingga dipenuhi dengan cahaya. Cermin, bayangkan kita ada cermin yang kilat, yang kita lap dia, kan, bukan kita lap dengan kain sahaja, kita ambil mungkin air ke sabun yang khusus kita beli untuk kita lap cermin tu, biar terpantul, biar kita lihat wajah kita kat cermin tu, berseri gitu hari ni, macam gitu kan. Kita kalau lap cermin tu, kita tengok wajah kita setelah cermin itu dilap, apa rasanya? Puas hati, kita kata, ini baru best. Tengok cermin kilat, kalau tak berhabuk kan, kelabu je, muka comel, bebek comel, tak comel lah macam tu. Dia, kalau hati kita ni ada ketaatan, dia seperti cermin yang dah kita kilatkan tu tadi. Dia betul-betul memberikan lantunan cahaya yang begitu indah kepada yang menatapnya. Kan dia kata di sini, jika syaitan mendekatinya, dia berikan satu keadaan, satu situasi. Jika syaitan mendekatinya, maka ia pasti terkena cahaya tersebut. Ini satu gambaran ketaatan. Kita kalau sentiasa kuat berada di atas jalan ketaatan, jalan ketaatan itu maksudnya jalan ketaatan ini kita jaga solat kita, jaga puasa, jaga perilaku kita, jaga akhlak, adab, semua kita jaga dalam kehidupan kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu semua, amal soleh kita, keimanan kita, amal soleh kita, semua itu dia akan jadi seperti cahaya dalam hidup kita ini. Sehingga bila syaitan nampak, dia akan sukar untuk dekat kerana dia tersilau dengan cahaya itu tadi. Okay, dia berikan satu situasi yang sedemikian. Maka ia pasti terkena cahaya tersebut sebagaimana syaitan yang mencuri kabar dari langit terkena suluh api yang terkobar. Jadi syaitan ini ada yang mana mereka ini tugas mereka nak curi berita daripada langit. Setiap kali mereka naik ke langit untuk mencuri berita ini, akan ada api. Dia macam berbola api yang akan kejar syaitan ini sehingga mereka terbakar. Jadi ketakutan syaitan dari hati yang semacam ini lebih dahsyat dibandingkan ketakutan serigala terhadap singa. Berkenaan dengan keadaan syaitan tu tadi kan, yang mana dia takut terkena dengan berbola api tu kan, iaitu api, suluh api yang berkobar ni. Allah Subhanahu Wa Taala
ada sebutkan, ada firmankan pada surah Al-Mulk ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Bintang itu dia bercahaya, dia umpama api yang mana ditugaskan untuk melempar syaitan, rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan ini. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala. Kerana syaitan ni, jin syaitan ni, mereka naik atas langit ni, mereka nak curi kabar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada malaikat. Tugas mereka ambil kabar ini daripada langit, kemudian akan diberitahu kepada manusia, yang mana biasanya manusia ni di kalangan dukun lah, bomoh. Mereka akan jumpa bomoh. Sebab tu kita ni tak heran kenapa kadang-kadang ada bomoh ni, dia tahu. Kan dia tahu apa yang kita nak cakap, dia tahu apa yang berlaku. Kerana ni tugas jin ni lah. Jin syaitan ni kan. Mereka ni yang ambil berita daripada langit, beritahu kepada bomoh ni. Nanti kalau Sakinah datang kau cakap macam ini dengan dia. Macam itulah kan. Aku dengar tadi dekat langit. Tapi ada syaitan yang terlepas. Ada syaitan yang terlepas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan berita itu terlepas. Begitulah, ni ujian, ni semua ujian kepada kita lah, makhluk. Itu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan api ini, bintang yang dijadikan api itu tadi, untuk merejam syaitan-syaitan ini yang naik atas langit untuk mencuri kabar. Dan hal ini ya muslimah boleh juga kita rujuk dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-6 hingga 10. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dengan lebih detail berkenaan dengan bintang ini. Kalau saya nak baca, sebab menarik juga kisah bintang ni, yang mana Allah kata dalam ayat yang ke-6 hingga ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Cahaya ni. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, iaitu bintang-bintang. Bintang ni dia bergemerlapan, bercahaya, berkilat. Wa hifzam min kulli syaitanin marid, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Syaitan-syaitan itu tidak dapat dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru. Jadi Allah dalam ayat surah As-Saffat ayat yang ke-6 hingga 10, Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan lagi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-5. Allah kata dalam ayat ini, syaitan-syaitan ini dia tak dapat dengar daripada para malaikat untuk dia curi berita itu tadi. Kerana apa? Bila mereka naik ke langit, akan ada api yang mengejar dan melontar kepada mereka. Duhura wa lahum azabun wasib. Allah kata akan tetapi untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang begitu cemerlang. Sebab tu syaitan ni dia takut dengan cahaya. Jadi orang yang dia taat kepada Allah, dia seperti ada cahaya ketaatan. Ini yang diumpamakan lah dengan ayat berkenaan dengan kerja syaitan yang suka mencuri-curi berita di atas langit. Jadi kalau kita rujuk kepada penerangan yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan surah As-Saffat pada ayat yang ke-6 ke 10 itu, beliau ada memetik riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Dahulu syaitan-syaitan ini dia memiliki tempat berdiam di langit. Jadi syaitan ni dia ada tempat dekat langit dululah. Mereka mendengarkan wahyu. Jadi ada sengaja diletakkan tempat itu supaya mereka ni dapat dengar wahyu. Dan ketika itu bintang-bintang tidak mengejar mereka. Pada waktu itu bintang ni tak lagi ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengejar syaitan-syaitan yang duduk dekat langit ni. Dan syaitan-syaitan tidak dilempari dengan api, berbola api tu tadi yang dia macam fireball lah gitu. Dia kejar syaitan ni kan. Ketika mereka telah mendengarkan wahyu, mereka turun ke bumi dan menambahkan kalimat yang mampu mereka dengar itu
dengan 9 kalimat yang lain dari diri mereka. Jadi biasanya syaitan ni yang duduk dekat langit ni, bila mereka dengar wahyu, maknanya berita yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada para malaikat ni berkenaan dengan makhluk yang ada di bumi, mereka akan bawa turun berita itu, tapi dia tak bawa berita yang betul. Okey, berita yang betul dia bawa betul, tapi dia akan tambah. Dia akan create scene lah untuk berita ni. Itu yang menyebabkan manusia dia bergaduh, manusia jadi busuk hati, manusia dia didengki kan, kerana perbuatan dia lah untuk memecah belahkan manusia. Dia akan beritalah apa-apa yang tak betul, dia akan menokok tambah cerita yang dia dengar daripada langit. Jadi ada pun setelah Rasulullah SAW diutuskan. Jadi bila perkara ini berhenti, okey, setelah Nabi SAW diutuskan, iaitu maka ketika syaitan-syaitan ingin mencapai tempat berdiamnya, api pun mendatanginya dan tidak meleset darinya sehingga membakarnya. Syaitan-syaitan itu lalu mengadu kepada iblis. Jadi mereka ni, bila Nabi SAW diutuskan, mereka try naik dekat langit tu kan. Tapi bila sampai tu, tiba-tiba ada api ni yang kejar, cahaya api ni yang kejar mereka, yang menyebabkan mereka tak boleh nak duduk dekat tempat yang biasa mereka duduk. Jadi mereka mengadu kepada iblis tentang hal ini, dan iblis berkata ini disebabkan adanya perkara yang baru. Lalu dia mengutus tenteranya, lalu mereka mendapati Rasulullah SAW berdiri sedang salat di antara dua gunung pohon kurma. Waqi' berkata maksudnya dua batang pohon kurma. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma selanjutnya, lantas mereka kembali kepada iblis untuk mengkabarkan hal tersebut. Iblis berkata inilah dia perkara yang baru. Okay, ini perkara ni diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Riwayat yang saya baru sebutkan tu tadi. Jadi kita lihat di sini, inilah yang menjadi ketakutan syaitan. Syaitan dia akan takut pada perkara-perkara yang memiliki cahaya yang begitu jernih, yang begitu berkilau. Kerana apa? Api, bintang-bintang yang bergemelapan itu kan, biasanya mengejar mereka ketika mereka ni nak mencuri kabar daripada langit. Jadi inilah yang mana Imam Ibn Qayyim dia letakkan dalam kitab dia ini untuk beritahu kepada kita berkenaan dengan analogi ketaatan yang beliau gambarkan di sini. Iaitu ia umpama cahaya, bila orang itu dah ada cahaya ketaatan pada diri dia, syaitan dia susah nak dekat dengan orang yang begini. Sebab itu di sini dijelaskan kepada kita, sampailah ketakutan syaitan itu dengan orang yang memiliki hati yang bercahaya ini, semacam ini dia lebih dahsyat dibandingkan ketakutan serigala terhadap singa. Serigala takut pada singa kan, tapi syaitan lagi dah takut keadaan yang mana kalau hati seseorang itu dia bercahaya. Syaitan-syaitan lain lantas mengerumuninya, lalu mereka saling bertanya, apa yang terjadi terhadapnya? Dia tersungkur oleh pandangan manusia. Dahsyat ni jawab yang lain. Okay? Kemudian kita lihat di sini, apakah sama hati seperti ini dengan hati yang gelap dari segala sisinya, saling berselisih keinginannya dan dijadikan syaitan sebagai negeri tempat tinggalnya? Jadi tak sama. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan soalan. Hati yang penuh dengan cahaya itu tadi, adakah yang mana syaitan itu tadi takut untuk dekat kerana sinaran cahaya yang ada pada hati tersebut? Adakah situasi itu sama dengan orang yang memiliki hati yang gelap? Orang yang mana menjadikan hatinya tempat untuk syaitan dekat dan duduk? Dia takkan sama keadaan itu. Sebab itu di sini kita ada ayat Al-Quran kan, agak panjang ayat Al-Quran di situ, yang mana dimuatkan kepada kita, disebutkan tentang faktor kedekatan syaitan pada hati manusia ini ialah kemaksiatan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Di dalam kitab ni dia beri letakkan yang penuh lah. Untuk slide saya dia memadai sahaja saya letak satu ayat sahaja. Tapi kita akan baca sepenuhnya ayat yang terdapat dalam kitab kita ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah iaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
Syaitan itu akan jadi kawan kita yang selalu dengan kita. Kalau sekiranya kita berpaling dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita dalam Al-Quran ni. Kalau kita tak nak ikut dan kalau kita tak nak, you just ignore everything yang ada dalam Al-Quran dan kita rasa nonsense, aku tak perlu untuk ikut semua ini. Apa ni nak kena buat tu, kena solat, kena ni semua, kena jadi baik, apa semua ni menyusahkan. Aku nak jadi diri aku sendiri. Mungkin kita rasa sedemikian. Maka di sini Allah kata orang yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quranul Karim. Dan saya nak tambah di sini apa yang Nabi SAW bawa dan ajarkan kepada kita. Jika sekiranya kedua-dua ini, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, kita tolak, kita tak nak pun ada kena-mengena dengan kedua-dua hal itu, kau jangan baca ayat Al-Quran. Aku tak nak dengar lah sikit-sikit cakap ayat Al-Quran, sikit cakap hadis Nabi. Peninglah kepala, bingit. Mungkin ada orang yang begitu. Manusia yang begini, Allah kata apa? Nuqayyid lahu syaitana. Maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Allah letakkan satu syaitan, pergilah engkau dekat orang ni. Macam tu. Kadang-kadang pergi dekat orang ni. Yang mana syaitan itu, dia akan menjadi teman untuk orang yang begini. Senang kita kata, mereka yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quranul Karim, ialah mereka yang cenderung, mereka yang suka, mereka yang comfort, mereka yang selesa untuk melakukan kemaksiatan. Yang mana mereka tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya, Allah jadikan syaitan dekat kepada mereka. Dan kalau kita rujuk pada ayat yang ke-37, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Iaitu Allah kata, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Syaitan yang jadi kawan ini dengan kita kerana kita buat maksiat itu tadi, dia akan terus bawa kita kepada jalan yang makin menyesatkan. Sebab tu Allah kata syaitan ini, dia tak main-main tau. Syaitan ini benar-benar akan halang kita dari jalan kebenaran. Dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Dan mereka rasa bila mereka hidup senang, bila mereka hidup dalam keadaan yang rasa tak susah kan, hidup dalam keadaan yang bahagia, tak perlu sibuk-sibuk nak fikir, nak kena solat, tak perlu sibuk nak fikir bayar zakat, semua benda-benda ni meninggal kepala, mereka rasa itulah petunjuk yang mereka dapat. Sedangkan mereka berada di atas jalan kemungkaran yang dibawa oleh syaitan itu tadi. Lalu pada ayat yang ke-38 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami. Maknanya, maksud orang-orang yang berpaling itu tadi, orang yang buat maksiat itu tadi, bila mereka mati, mereka dah berada pada hari kiamat ini, di padang mahsyar untuk dihisap dan sebagainya. Apa yang mereka kata dalam ayat ini, Allah beritahu, ni maknanya Allah dah ceritakan kepada kita kaum muslimah, apa yang akan berlaku di hari kiamat. Ni bukan orang kata soalan bocor ke cerita ni, apalah dah keluar dah dia punya dia punya ni kan, cerita ni belum lagi tayang dah keluar dah cerita dia, dah keluar dah orang bocorkan. Tak, bukan gitu. Ni Allah sendiri ceritakan kepada kita sebagai peringatan supaya kita tinggalkan syaitan ni, kita tinggalkan kemaksiatan. Kerana nanti ada manusia bila dah sampai pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Ya laita baini wa bainak. Ya laita baini wa bainak. Maksudnya apa dia kata? Aduhai, semoga jarak antara aku dan antara kamu seperti antara masyrik dan maghrib. Maknanya timur dan barat begitu. Fabi'sal qarin. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Mereka akan kata, bila mereka nampak syaitan ni dengan dia akan kata, kenapa dia dekat dengan aku? Kalau boleh, dia ni harapan manusia yang dulu masa dia hidup, dia dekat dunia, dia berteman dengan syaitan. Syaitan tu dekat dengan dia. Dia tak nak bertaubat kepada Allah dan dia suka dengan cara hidup dia yang begitu kan. Tapi nanti di akhirat kelak, bila dia lihat keadaan dia, dia akan kata,
kenapa mesti dia ni yang dekat dengan aku? Dia kata gitu. Kenapa kalau boleh aku nak dia dengan aku, dia tu syaitan. Aku nak syaitan dengan aku tu jauh je antara timur dan barat kalau boleh begitu. Tapi kenapa dia masih lagi dekat dengan aku? Dan dia kata apa? Fabi'sal qarin. Syaitan ni dia adalah sejahat-jahat teman. Dia yang sendiri yang cakap macam tu tau muslimah. Ini Allah ceritakan manusia ni sendiri yang menyesal. Dia yang cakap inilah kawan yang paling jahat yang pernah aku jumpa. Kan yang hidup dengan aku sampai dekat akhirat dia ikut aku. Dia macam gitu keadaan dia. Kemudian Allah kata walan yanfa'ukumul yaum. Cuma sayangnya hari itu dah tak bermanfaat lagi pada kalian. Iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Yang mana itu adalah harapan yang sesekali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu. Kerana kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Ini penyesalan yang Allah kata yang tak berguna lagi. Bila kita nampak syaitan tu dia akan bersama dengan kita di hari kiamat. Sebab dekat dunia lagi, syaitan tu dah bersama dengan kita dah. Dia jadi teman kita dah. Yang bawa kita ke sana ke sini, kita ikut. Kan? Kita buat tu buat ini. Yang kita biarkan tau, kita biarkan. Kerana apa? Hati kita mati, akal kita mati, kita tak nak ikut kepada kebenaran dan kita nak ikut jalan kemaksiatan itu, dia akan show lah. Okay, pergi sini. Oh, kita ikut. Tapi jangan pula nanti kita kata, oh semua ni sebab syaitan yang suruh saya. Sebab syaitan yang suruh saya. Bukan begitu muslimah. Allah bagi kita akal. Okay, Allah bagi kita akal untuk fikir. Kita ni ada hati. Yang asalnya hati kita putih, bersih, mulus hati kita ni. Yang boleh ada cahaya yang mana boleh bezakan mana satu yang benar, mana satu yang salah. Tapi kita yang memilih jalan kesalahan itu. Kita yang mendorong diri kita. Syaitan ini dia cuma bantu je, kuatkan saja. Kita tak bolehlah kata, oh sebab syaitan. Kita depan-depan Allah kata, syaitan ni Allah dia yang suruh saya buat gini. Kau marahlah dia. Tak ada maknanya. Sebab tu Allah kata, la yanfa'akum. Waktu itu memang tak adalah. Dekat hari kiamat nanti, kat dunia aku suruh kau bertaubat manusia. Yang hamba-hamba ni Allah suruh taubat dekat dunia. Sebelum mati, taubat, tinggalkan maksiat. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ikut? Adakah kita ikut? Kita yang pilih untuk tidak mahu mengikut. Kita yang pilih. Allah Subhanahu Wa Taala ini maha baik ya muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala tak paksa kita tau. Ini Tuhan ni tak paksa kita. Allah bagi, okay. Memang Allah kata ni wajib. Tapi terpulang. Kau nak ikut? Bagus, persilakan. Aku tempatkan kau pada syurga. Kau tak nak ikut? Aku paksa? Tak. Allah tak paksa. Itu pilihan anda. Nanti tak ikut senang aja. Aku bagi kau masuk neraka. Tak ada pun orang kata, semua paksa ikut jadi baik. Tak ada. Allah beri kita pilihan. Kita nak jadi yang bagaimana? Sebab itu, okay, kita tak boleh nak salahkan Allah nanti dekat akhirat. Kita tak boleh kata, oh sebab Allah paksa saya. Tak ada maknanya. Tak ada pun satu perkara yang nanti kita boleh salahkan Allah. Kerana apa? Ia atas pilihan kita sendiri. Hatta syaitan pun akan ketawakan kita di hari kiamat kelak. Dia kata, apa? Siapa suruh kau ikut aku? Aku tak suruh kau ikut aku. Kan? Aku cuma tunjuk je. Maksud nak salahkan aku? Tak ada maknanya. Dia kata, tak ada maknanya lah. Jom masuk neraka dengan aku sama-sama. Pada waktu itu kita kata, kenapa pula aku nak masuk neraka dengan kau? Macam tu kan? Yelah, sebab kau ikut aku. Aku pun tak paksa kau. Syaitan kata, aku pun tak paksa kau. Syaitan kata, aku tak paksa kau. Kau yang ikut aku. Kau jangan salahkan aku. Kau salahkan diri kau sendiri. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab tu saya banyak pesan, banyak baca Al-Quran. Bila kita banyak baca Al-Quran, kalau kita tak faham bahasa Arab, baca terjemahannya. Perhatikan setiap satu ayat Al-Quran, Allah ceritakan apa yang akan berlaku di hari kiamat kelak, yang mana semua perkara itu akan buat kita rasa nak jadi seorang muslimah yang baik. Kita tak nak sia-siakan hidup kita walaupun sesaat.
Kita nak habiskan masa kita 24 jam setiap hari dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang taat kepada Allah. Begitu jiwa orang yang mana tadi dia ada cahaya, jiwa yang hidup, jiwa yang tidak mati. Kerana dia tahu kalau hati dia mati, hati dia gelap, ni si syaitan inilah yang akan menjadi pendamping dia sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf itu. Kalau syaitan itu menjadi pendamping, maka hidup dia akan terus-terusan berada di dalam kegelapan dan akhirnya dia akan bersama-sama dengan syaitan itu hingga masuk ke dalam neraka. Kalau kita lihat pada perenggan-perenggan yang berikutnya di situ ya muslimah. Ni dia ceritakanlah kembali apa yang terkandung pada ayat yang ke-36 hingga 39. Disebutkan kepada kita berkenaan dengan penerangan pada ayat yang surah Az-Zukhruf yang saya baca tu tadi. Yang saya pun dah terangkan lah. Di situ pun ada. Kalau nanti nak baca boleh baca lah ya sebab saya pun tak nak baca satu persatu. Namun yang penting kita jangan lupa berkenaan dengan janji syaitan. Yang mana dia ni memang akan menjadi teman kita. Dia nak jadi teman kita. Dan dia tunggu peluang untuk menjadi teman kita. Sampai kita bersama dengan dia masuk ke dalam neraka. Jadi apa? Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah ceritakan lagi. Saya sengaja bawakan ayat ini. Ayat yang tidak ada dalam kitab kita ya. Tapi saya sengaja bawakan ayat ini untuk menguatkan penerangan dalam surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-36 hingga 39. Supaya kita jelas apa modus operandi yang ada pada syaitan ini yang Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Agar kita ni hamba Allah, kita menjadi seorang muslimah yang berwaspada, berhati-hati dengan apa yang ingin dia lakukan. Syaitan, dia kata kepada Allah, wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, fala yubattikunna adhanal an'am, wala amurannahum, fala yughayyirunna khalqallah. Maaf ya, ada silap daripada sudut taipan tu ya. Wala amurannahum. Dia kata apa? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Siapa mereka? Syaitan kata kepada Allah, aku benar-benar akan sesatkan anak Adam, iaitu umat manusia ini. Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Syaitan ni akan create macam-macam angan-angan pada otak kita ni. Fikirlah beranganlah kau, beranganlah itu kan. Supaya kita ni jadi orang yang lemah. Kita sibuk dengan angan-angan kita. Kan angan-angan yang tak berkesudahan. Sibuk angan itu, sibuk angan ini. Akhirnya kita mundur. Inilah yang cuba dilakukan oleh syaitan. Wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Ini perkara-perkara tahyul lah yang ada pada waktu itulah, yang mana dia akan suruh manusia ni potong telinga binatang. Yang ada banyak perkaranya. Sila rujuklah, saya tak nak bincang panjang tentang hal itu, tapi boleh rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir bagi mereka yang ada kitab tafsir itu. Cuba lihat pada perkataan adhanal an'am, dia ada penerangan berkenaan dengan memotong telinga binatang ini supaya untuk dia superstitious lah macam gitu wala amurannahum. Jadi dia kata apa? Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Okay, mengubahnya. Ini apa yang ingin dilakukan oleh syaitan kepada makhluk Allah ni, kepada umat manusia ini. Wa may yattakhidhi syaitana waliya, dan Allah ingatkan kepada kita, siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung min dunillah, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang benar-benar rugi, yang menderita kerugian yang nyata. Ini sebagaimana juga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Asr. Kan Allah kata manusia itu dalam kerugian. Kenapa mereka dalam kerugian? Kerana inilah. Mereka ikut apa yang syaitan ini perintahkan kepada mereka. Yang syaitan tunjuk, syaitan lorongkan, ni kau buat macam ni, kau buat macam ni. Tapi kalau orang yang betul-betul taat kepada Allah,
ya, mereka ini akan benar-benar tinggalkan walaupun didorong, digoda, diasak supaya ikut, dia akan tinggalkan. Kerana apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kata apa? Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu dia biasa. Dia akan berikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Syaitan akan memberikan janji dan angan-angan yang kosong kepada kita. Kau kalau buat ini, nanti orang semua sayang pada engkau. Kau kalau buat macam ini, nanti engkau akan jadi hebat. Engkau akan jadi orang yang masyhur, engkau akan gini. Dia akan berikan kepada kita dengan janji-janji kosong. Mungkin kita boleh dapat muslimah ketika kita di dunia. Tapi jangan lupa, hidup kita bukan hanya di dunia. Hidup kita adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk menuju ke akhirat. Kita nak kejarkan kehidupan akhirat sebenarnya. Itulah kehidupan kita yang pasti. Tapi kalau kita ikut apa yang didorongkan oleh syaitan ini, kita akan dapat kejayaan mungkin, kita akan dapat kebahagiaan, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Tapi ia adalah kebahagiaan, kejayaan, kemenangan yang hanya sementara kerana ia hanya di dunia. Kerana yang kita inginkan ialah kejayaan, kemenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tujuan kehidupan kita untuk kita capai yang kita usahakan pada hari ini. Orang yang menjadikan syaitan sebagai temannya, sebagai pelindungnya, mereka ini hanya mendapat kebahagiaan dan janji-janji syaitan yang sementara di dunia. Tapi adakah di akhirat mereka akan mendapat perkara yang sama? Allah ingatkan, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Syaitan itu dia cuma tipu je kita ni. Tak ada perkara yang benar pun yang dia cakap pada kita. Kalaupun perkara itu benar, dia hanya berada pada dunia sahaja, bukan pada akhirat kita. Okey. Jadi saya nak tutup pengajian kita pada pagi ini dengan ayat Al-Quran ini yang ada di akhir kitab kita ni. Akhir subtopik kita tu kan. Kalau lihat sebelum subtopik yang nombor 44, ada satu ayat Al-Quran yang didatangkan kepada kita berkenaan dengan harapan kita nanti di akhirat. Yang mana tadi pun kita dah baca dah ayat ini. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Pada hari kiamat, kan, kita berharap supaya syaitan tu tak lagi dengan kita. Kerana kita dah nampak dah. Sejak kita masuk ke dalam alam barzakh, kita dah nampak dah bahawa syaitan ini memang penipu besar. Kita dah tahu dah, oh syaitan ni jahat lah. Kenapa dulu aku dengar cakap dia? Patut aku bertaubat kepada Allah. Patut aku tak dengar, aku tak ikut cakap dia. Aku ni, kenapa aku bodoh lah. Masa kita di alam barzakh, kita dah menyesal dah. Kita mati tu kita dah menyesal dah sebab kita tak bertaubat. Sampai kita dibangkitkan, kita kemudian berada di padang mahsyar, tiba-tiba kita nampak syaitan tu dengan kita. Kita berharap agar syaitan itu jauh dari kita sejauh timur dan barat. Yang mana kita pun mengaku, fabi'sal qarin, engkau ni adalah kawan yang jahat, kawan yang jijik yang dengan aku selama ini. Kerana aku kawan dengan kau, aku berada pada tempat yang begitu hina. Sampai aku nak menghadap Allah ini, itu adalah bentuk penyesalan kita. Tapi Allah kata, pada waktu itu harapan kita untuk jauh daripada syaitan, ia adalah harapan yang tidak berguna lagi. Kita dah tak boleh buat apa dah. Sebab ruang untuk kita beramal soleh, ruang untuk kita bertaubat, ruang untuk kita kembali kepada Allah itu sudah tidak ada. Yang ada pada waktu itu adalah pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata, harapanmu itu sesekali tidak akan memberi manfaat kepadamu. Kau tak boleh jauh daripada syaitan. Kau akan bersama-sama dengan syaitan masuk ke dalam api neraka untuk menerima azab bersama-sama dengan dia. إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
sesekali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu kerana kamu telah menganiaya dirimu sendiri, sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Bersekutu maksudnya kamu akan bersama-sama dengan syaitan masuk dalam api neraka, sama-sama ditimpa dengan azab yang sama sebagaimana syaitan tersebut. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar kita jauhi perkara-perkara maksiat, agar kita jangan bersenang-senang dalam kemaksiatan ini, kerana orang yang bersenang-senang dengan kemaksiatan sehingga tidak ada rasa pada diri dia untuk bertaubat kepada Allah, inilah yang memberi ruang dan peluang kepada syaitan itu tadi untuk mendekat pada diri dia. Kerana lantunan cahaya itu tidak ada pada dia. Dan lantunan cahaya itu tidak ada pada dia yang mana menyebabkan syaitan itu takut lari bila melihat lantunan cahaya. Maksud lantunan cahaya ni ialah amal soleh dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila syaitan itu mendekat kepada dia, inilah yang memudahkan syaitan untuk berteman dengan dia dan akhirnya dia akan mudah ikut apa yang syaitan dorongkan, apa yang syaitan goda pada diri dia. Sebab itu muslimah dalam hidup kita, bila kita buat satu maksiat, kita ini cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita panggil sebagai satu keadaan yang mana menghadang syaitan untuk terus berada bersama dengan kita. Kerana kita nak dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang mana mereka itu adalah insan-insan yang saleh, yang beramal bersama-sama dengan kita, yang akhirnya kita pun bersama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi diri yang begitu tinggi kepada kita untuk terus-terusan berada di atas jalan ketaatan. Okey, itu sahaja. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan di ruangan yang sama. Okey, mudah-mudahan. Okey, di sini alhamdulillah, terima kasih Ustazah Dr. Sakinah Sabtu atas perkongsian ilmu dan tim MKS, jazakallahu khairah. Okey, Kak Som, Allahumma amin. Syukran Ustazah atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Kak Som kerana setia bersama dengan saya daripada awal tadi. Okey, alhamdulillah juga daripada Kak Zah, jazakillahu khairah Ustazah, syafakillah Ustazah, amin mudah-mudahan. Okey, itu sahaja saya doakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga hinggalah pada minggu hadapan kita dapat bertemu sekali lagi, kita dapat menyambung lagi perbincangan kitab kita ini dan insya-Allah kita akan dapat lebih menguatkan diri kita menjadi seorang muslimah yang sentiasa ingin berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kemaksiatan yang menjadi satu perkara yang boleh mendekatkan kita kepada syaitan itu tadi. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.